Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dapat lagi kita bersama-sama dalam slot bacaan hadis. Okey, tengah hari ini hari Khamis. Okey, saya ucapkan selamat tengah hari, insya-Allah. Okey. Encik Mark Dabu hadir terbaik. Okey, insya-Allah. Okey, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah hadir, yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis kita tengah hari ini, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang dah hadir. Okey, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam Kak Nuraini, Kak Janila, Kak Kamaria. Semangat Kak Kamaria. Muka surat berapa? InsyaAllah. Okey. Kejap lagi saya bagi tahu Kak Kamaria. Okey. Baik, yang dah hadir, sama-sama kita bersama dalam slot bacaan hadis hari ini, insya-Allah. Jadi boleh macam biasa tolong saya boleh untuk sharekan live ini. Share sebanyak yang mungkin, share dekat kawan-kawan, dekat sahabat, dekat jiran tetangga, adik-beradik, saudara mara, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sabaria, Kak Nuria, Kak Fauzia. Okey. Terima kasih yang dah share dan terbaik. Okey, baik. Hari ini saya doakan semoga semua berada dalam keadaan sihat. Sihat, insya-Allah. Okey, dah makan. Dah makan tengah hari. Okey, insya-Allah saya doakan semoga semua sihat-sihat belaka. Okey, dimurahkan rezeki. Semoga segala urusan dipermudahkan hari ini. Semoga segala keperluan, kita rasa keperluan itu kita perlu, moga Allah selesaikan. Semoga Allah selesaikan segala keperluan, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. Okey, yang dah hadir silakan masuk. Ahlan wa sahlan, jemput masuk slot bacaan hadis kita hari ini, hari Khamis. Insya-Allah. Okey. Jom, sementara kita nak tunggu sahabat yang lain, boleh kita bagi masa beberapa minit kita berzikir sama-sama. Okey, kita nak zikir sama-sama sementara kita nak tunggu yang lain masuk, boleh? Kita luangkan sedikit masa. Okey, beberapa minit kita zikir sama-sama. Insya-Allah kita nak zikir subhanallah sama-sama. Okey, waalaikumsalam Kak Sarifah, Kak Syida, Kak Nur Kalna. InsyaAllah. Okay, silakan masuk yang dah hadir. Jemput masuk. Ahlan wa sahlan. Dan jangan lupa tekan button share. Boleh? Kita nak sebar kebaikan. Kita nak lipat kali ganda ke amalan. Boleh. Salah satu amalan yang nampak simple, kan, share je. Tetapi insyaAllah perbuatan kita itu mendapat ganjaran. Alhamdulillah. Sihat. Sihat Kak Sarifah. Kak Sarifah sihat? Okey, jom kita zikir sama-sama. Boleh? Jom. Wahid, isnaini, salasah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. 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 Lagi satu kali round, boleh? Dengan penuh semangat kita zikir, insya-Allah. Kerana Allah Ta'ala. Okey, lagi satu kali round. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah.
walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan dengan kita berzikir tenang hati kita. Insya-Allah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan wa sahlan. Jumpa masuk. Okey, silakan masuk. Okey, saya buka pintu luas-luas tengah hari ni. Sama-sama kita dalam bacaan hadis tengah hari ni. Okey. Okey, tajuk kita hari ni apa? Kita nak sembang-sembang santai ni. Okey, tajuk kita hari ni apa? InsyaAllah. Iaitu 2 perkara yang tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Kita nak tengok apa 2 perkara ini. Okey, 2 perkara ini tak ada hijab di antara Allah. Okey, contoh yang apa kita tahu? Kita tahu apa? Perkara yang tak terhijab antara Allah. Mesti semua tahu. Okey. Salah satunya adalah doa ibu. Betul tak? Doa ibu terhadap anak-anak tiada hijab antara Allah. Jadi hari ni kita nak tengok 2 perkara lagi yang tak ada hijab antaranya dengan Allah. Kan? Kita dah sedia maklum doa ibu tak ada hijab dengan Allah. Jadi hari ni dekat dalam surat bacaan hadis hari ni kita nak tengok lagi 2 perkara. Apa 2 perkara tu yang tak ada hijabnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Yang tanya muka surat tadi, muka surat 563. Okey, 563. Insya-Allah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. InsyaAllah, silakan masuk. Ahlan wa sahlan dalam solat bacaan hadis tengah hari ini. Saya ucapkan selamat tengah hari, good afternoon. Okey, dan selamat salam hari Khamis. Okey, baik. Jom kita mulakan pembacaan hadis kita hari ini. Sebelum kita mula, seperti biasa boleh komen dekat bawah. Suara saya jelas? Jelas tak suara? InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Rohaya, Kak Fisha, Kak Farida. Okey, Kak Mami, insyaAllah. Okey, saya nak pusing kamera. InsyaAllah kita nak tengok hari ni 2 perkara. 2 perkara tu kita lakukan tak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, yang dah hadir silakan masuk. Jemput masuk bersama-sama dalam slot bacaan hadis, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan dalam slot bacaan hadis kita kita dapat sedikit sebanyak input, kita dapat maklumat. Okey, moga-moga kita dapat beramal dengannya. Okey, setiap hari moga-moga kita dapat perbaiki hari kita. Okey, moga-moga hari ini lebih baik daripada semalam. Insya-Allah. Okey. Baik, alhamdulillah kalau dah jelas. Terima kasih. Okey, yang dah hadir silakan masuk. Okey, dan jangan lupa tekan button share. Boleh tolong saya sharekan live ini. Yang dah share terima kasih, insya-Allah. Okey, dalam slot bacaan hadis kita nak tengok hadis niat kerana Allah Taala, insya-Allah. Kita baca hadis tanda kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okay, jom kita tengok. Okey, hadis kita hari ini tak panjang sangat. Satu baris, satu suku baris sahaja. Okey, kita hadis kita tajuk 2 perkara yang tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa 2 perkara itu? Jom kita baca hadis sama-sama. An Anas radhiyallahu
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un illa bainahu wa bainallah hijabun illa qawla la ilaha illallah wa du'a al-awlid wa du'a al-walid. InsyaAllah. Okay, jom. Maksudnya apa? Kita tengok sama-sama. Okay. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Jadi meriwayatkan. Jadi hadis ini daripada siapa? Hadis ini siapa yang keluarkan, yang riwayatkan, iaitu Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan. Okey, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, baginda bersabda. Okey, kali ni dalam hadis ni baginda bersabda apa? Okey, tidak ada sesuatu pun. Tak ada sesuatu pun melainkan di antaranya dengan Allah Subhanahu Taala terdapat hijab. Okey, tak ada. Dia kata Nabi bersabda tak ada satu pun yang boleh menghalang, okey, melainkan di antaranya dengan Allah ada hijab, kecuali dua perkara ni, kecuali ucapan apa? Ucapan kalimat thayyibah kita semalam, la ilaha illallah, dan doa seorang bapa terhadap anaknya. Jadi kalimat thayyibah semalam kita dah ucapkan, kita dah kita dah zikir, kita dah kalimahkan kalimah thayyibah ini. Kan kita dah dapat hasiat. Betul tak? Hasiat dia kita dapat mensucikan hati, dapat hilangkan kotoran di hati. Itu hasiat dia. Apa lagi kebaikan dia? Kebaikan dia kalimah thayyibah la ilaha illallah ini tak ada hijab antara Allah. Tak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu Taala. Kan, Allahu Akbar. Okey, yang lain, perkara yang kedua ialah doa seorang bapa terhadap anaknya. Tapi bukan doa seorang ibu ke? Okey. Betul, doa seorang ibu pun tidak terhijab. Okey, doa seorang ibu dalam hadis yang lain. Tetapi hadis yang ini baginda bersabda, baginda bersama-sama kalimat thayyibah la ilaha illallah dan juga doa seorang bapa terhadap anaknya. Tak ada hijab. Jadi seorang bapa jangan rasa rendah diri. Okey, sebab apa? Doa seorang bapa juga mahal. Okey, jangan doa seorang bapa juga mahal. Doa seorang bapa juga tak ada hijab dengan Allah Subhanahu Taala. Insya-Allah. Jadi dalam hadis ni Nabi bersabda dua perkara itu tak ada hijab pun dengan Allah. Macam mana maksud dia tak ada hijab tu? Okey. Apa yang dikatakan dengan tak ada hijab? Jom kita tengok maksud. Kita tengok pada keterangan dia ceritakan. Okey, dalam kalimah la ilaha illallah ni ada satu kisah zaman dahulu. Kan, ada satu kisah, insya-Allah kita tengok dalam keterangan dia kisah tentang apa. Okey. Okey, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah hadir bersama-sama. Jom kita tengok maksud. Okey, maksud tidak terdapat hijab. Kan, sebab dalam hadis tadi dia kata tidak terdapat hijab. Apa maksud dia? Macam mana maksud dia tu? Okey, tidak terdapat hijab ialah penerimaan Allah Subhanahu Taala terhadap ucapan la ilaha illallah dan doa seorang bapa tidak akan dilewatkan sedikit pun. Jadi itulah maksud dia. Itulah maksud yang dikatakan tak ada hijab.
Okey, tak ada hijab pun dua perkara ini. Okey, jadi kalau kita ucapkan kalimah la ilaha illallah, kemudian kita minta pertolongan, kita ada hajat, kita yakin dengan Allah, okey? Jadi hajat kita itu, doa kita itu tidak akan dilewatkan sedikit pun. Subhanallah, power betul lah kalimah la ilaha illallah ni kan. Okey, dan doa seorang bapa pun dia tak akan dilewatkan. Jadi doa seorang bapa pun hebat, power. Okey, bukan sahaja doa seorang ibu. Okey, kemudian dia kata sedangkan untuk perkara-perkara lain sampai ke tahap penerimaan Allah, terdapat perantara-perantara lain sebagai penghalang. Okey, maksudnya perkara lain. Okey, contoh macam doa kita ke perkara-perkara lain, dia ada level. Okey, ada level step by step untuk sampai kepada Allah. Step by step sebagai penghalang. Tetapi dua perkara tadi serta-merta terus langkah level-level tadi sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hebat. Okey, hebat sangat kalimah thayyibah ni. Jadi rugi kalau kita tak amalkan, kan? Okey. Kemudian kat sini ada satu kisah. Nak dengar tak story time, okey? Ada satu kisah yang mana seorang raja kafir ni, dia amalkan kalimah la ilaha illallah, ada satu keajaiban berlaku. Apa keajaiban dia? Okey, jom. Jadi ada satu kisah mengenai seorang raja kafir yang sangat zalim dan sangat taksub kepada kekufuran. Okey, waktu dulu ada seorang raja. Okey, dia sangat zalim. Kemudian dia taksub ni. Dia taksub dengan kekufuran. Kemudian dalam satu peperangan, raja tersebut telah ditangkap oleh orang-orang Islam. Jadi kemudian ada satu hari berlaku satu peperangan antara raja ini, okey, antara kerajaan raja ini dan juga dengan orang-orang Islam. Kemudian waktu peperangan tu raja itu ditangkap. Okey, raja itu dapat ditangkap oleh orang-orang Islam. Kemudian oleh sebab raja tersebut telah mendatangkan banyak kesusahan kepada orang-orang Islam, maka waktu itu sangat berkobar-kobarlah semangat orang-orang Islam untuk membalas dendam terhadapnya. Dan waktu tu raja tu dia dah buat macam-macam huru-hara dah dekat orang Islam ni. Kan dah macam-macam huru-hara dia buat. Lepas tu apabila orang Islam dapat tangkap raja ni, apa lagi kan? Dia rasa nak balas dendam lah dekat raja tu. Berkobar-kobar semangat mereka. Geram punya pasal dekat raja tersebut. Jadi raja tu buat apa? Takut tak raja tu? Okey, kita tengok raja tu buat apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. Okey, ahlan wa sahlan, silakan masuk, jemput masuk dalam slot bacaan hadis kita hari ini. Yang mana dua perkara yang tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dua perkara itu? Iaitu kalimah yang pertama la ilaha illallah dan juga doa seorang bapa. Okey, jom. Kemudian kita nak tengok raja tu dia buat apa lepas dia kena tangkap. Adakah dia bertaubat, minta ampun ataupun dia lagi angkuh? Okey, jom. Kemudian raja tersebut telah dimasukkan ke dalam sebuah periuk besar dan diletakkan di atas unggunan api. Bila orang Islam mereka dah tangkap raja tu, kan geram ni, jadi dia letak raja tu dalam satu periuk yang besar. Periuk yang muat lah untuk raja masuk dalam tu. Dan dekat bawah periuk tu dia letak unggun api. Okey, dia letak unggun api nak rebus. Okey, letak unggun api. Kemudian pada permulaannya raja tersebut telah menyeru untuk memohon bantuan daripada
daripada berhala-berhala. Okey, dia dah gelabah. Okey, dia dah nervous ni, masuk dalam periuk ni. Dekat bawah tu ada api tu. Okey, jadi dia waktu itu dia menyeru bala-bala tentera dia. Dia menyeru, dia minta bantuan daripada berhala-berhala dia. Jadi apa jadi bila dia menyeru? Okey, setelah tidak dapat apa-apa faedah, maka pada ketika itu juga dia telah memasuk Islam. Masya Allah kan. Bila dia dah dalam kesusahan, dia menyeru berhala-berhala dia. Tapi waktu tu tak jadi apa pun. Kan, berhala-berhala dia pun tak boleh nak buat apa. Waktu itu Raja Kafir tadi sedar. Okey, Raja Kafir tadi sedar. Kemudian dia terus masuk Islam. Dia terus memeluk Islam. Okey. Kemudian bila dia dah masuk Islam, dia pun mulai mewiridkan kalimah la ilaha illallah. Dia wiridkan kalimah la ilaha illallah dengan berterusan. Kan dia dah sedar, jadi dia ucapkan. Dia lafazkan dekat mulut dia kalimah la ilaha illallah ni berterusan. Okey, berkali-kali diucapkan. Jadi jelaslah dalam keadaan sedemikian itu, dia telah mewiridkan kalimah la ilaha illallah dengan penuh semangat dan keikhlasan. Kan, dia jadi takut macam tu. Okey, jadi kita nak tahu kan, Raja Kafir ni betul ke masuk Islam, betul ke, ikhlas ke dia ucapkan kalimah la ilaha illallah tu. Kan dia ucap dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan. Tapi kita kalau ada berada dalam keadaan situasi waktu tu, mesti macam betul ke dia ni kan. Okey, jadi kita nak tengok betul ke tak, ikhlas ke tak sebenarnya dia ucapkan kalimah la ilaha illallah tu. Jadi kita tengok jadi apa. Okey, maka dengan serta-merta datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul lah dekat sini, ikhlas sangat, dengan penuh semangat dia ucapkan kalimah la ilaha illallah tadi. Okey, dengan penuh keikhlasan. Macam mana nak tahu penuh keikhlasan tu? Datang pertolongan Allah. Okey, Allah tolong macam mana? Waktu itu hujan telah turun dengan sangat lebat. Jadi seluruh api terpadam. Jadi Allah tolong Raja Kafir tadi. Kan disebabkan dia dah memeluk Islam, Allah tolong raja tu. Okey, Allah turunkan hujan. Kemudian api tadi terus terpadam. Kemudian periuk pun sejuk. Kan periuk panas tadi jadi sejuk. Kemudian selepas itu ada angin. Okey, angin mulai bertiup dengan kencang yang telah menerbangkan periuk tersebut jauh ke suatu bandar. Okey, bukan sahaja Allah turunkan hujan nak tolong raja ni, tapi disebabkan dengan semangat dia, dengan keikhlasan dia ucap kalimah la ilaha illallah ni, Allah tolong dia lagi. Allah turunkan angin yang bertiup kencang sangat. Okey, sampaikan periuk yang besar tadi tu terbang. Okey, terbang ke suatu bandar. Jadi penghuni bandar tersebut semuanya kafir. Maksudnya ada satu bandar tu semuanya kafir. Kemudian jadi bila pertolongan Allah turun, raja tersebut berterusan membaca kalimah tayyibah. Jadi dekat situ dia dah sedar bahawa selama ni dia salah. Okey, berhala-berhala dia tak dapat nak tolong dia. Jadi sebab itulah dia masuk Islam. Okey. Kemudian orang ramai telah berhimpun di sekelilingnya. Bila dah jadi macam tu, terkejut. Okey. Jadi orang ramai terkejut. Lepas tu orang ramai pun berhimpun dekat sekeliling dia. Dan hairanlah melihat peristiwa yang aneh macam tu kan. Betul tak? Kalau kita berada dekat situ pun dahsyat. Okey. Kita pun jadi pelik, aneh dengan peristiwa itu. Jadi mereka pun bertanya. Okey, jadi diorang pun tanya hal itu macam mana jadi macam tu. Okey, dan dia telah menceritakan segalanya yang dia telah alami, sehingga menyebabkan mereka semua telah
memeluk Islam. Jadi orang-orang kafir dekat bandar tu terus automatik peluk Islam. Dan mereka amalkan kalimah la ilaha illallah. Tapi yang penting apa? Yang penting kita kena penuh semangat, kita kena penuh keikhlasan. Dan kita kena yakin dengan Allah, bukan semata-mata ucap kalimah la ilaha illallah. Jadi dekat sini kisah ni seorang raja yang kafir, yang zalim. Okey, bila dia penuh semangat ucap kalimah la ilaha illallah tu, Allah tolong dia. Jadi apatah kita lagi? Apatah lagi kita kan? Jadi kita dah secara kita memang dah Islam. Okey, jadi kita nak minta pertolongan dekat Allah. Jadi kita ucapkan kalimah la ilaha illallah ini. InsyaAllah dengan bantuan Allah. Okey, bantuan Allah akan tolong kita. Tapi kita kena penuh ucap dengan penuh keikhlasan. InsyaAllah. Okey. Jadi itulah dia. Dua perkara. Nampak tak? Okey, kalimah la ilaha illallah ni raja kafir tadi dia ucapkan, terus Allah datang pertolongan, hantar pertolongan dekat dia. Tak ada hijab pun dekat situ. Tak ada step by step. Okey. Tak ada perantaraan lain pun yang menghalang kalimah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah. Okey, jadi itulah dia kalimah yang dua perkara yang mana tak ada hijab pun antara Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah doa seorang bapa. Okey. Jadi alhamdulillah, itulah dia dalam slot bacaan hadis kita hari ini. Jadi sangat power, subhanallah kan. Sangat power kalimah la ilaha illallah ini. Jadi rugi sangat kalau kita tak amalkan kalimah la ilaha illallah. Macam mana kita nak beramal? Jadi kita boleh berzikir. Dengan kalimah ni kita boleh berzikir. Okey. Selepas solat, kita selitkan satu zikir. Okey, dalam checklist. Ting. Okey, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, jadi alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Okey, semoga kita semua terus istiqamah. Okey, melakukan kebaikan, melakukan perkara perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap hari kita semakin hari semakin baik. Okey, sikit pun tak apa, tetapi jangan tinggal langsung. Okey, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini. Okey, semoga dapat kita beramal dengannya. Okey, insya-Allah. Baik. Okey, terima kasih yang dah bersama-sama, yang dah share, okey, yang dah komen, yang dah like. Okey. Okey, baik, insya-Allah. Dan hari ini hari Khamis, jangan lupa seperti biasa temu janji. Temu janji. Okey. Okey, seperti biasa set dekat alam, kat alam phone. Okey, antara 7.45 hingga pukul 8 malam kita ada bacaan Yasin dan tahlil, insya-Allah. Okey, kita sedekahkan bacaan Yasin kepada arwah-arwah yang dah bertemu dengan Allah. Kita sedekahkan bacaan Yasin, insya-Allah. Jadi sesiapa yang nak letakkan nama arwah boleh tekan link dekat bawah. Okey, boleh tekan link dekat pin komen untuk bahagian Yasin, insya-Allah. Okey. Jadi jangan lupa malam ini. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita semoga dapat berjumpa lagi dalam slot bacaan hadis yang akan datang. Okey, baik. Okey, baik. Jadi saya undur diri dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.